Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana tak dapat buat live streaming. Walau macam mana pun saya cubalah usahakan dengan membuat rakaman video ini. Mudah-mudahan video ini juga dapat memberikan manfaat sebagai pengganti live streaming yang kita sering lakukan setiap hari Selasa jam 2.30 petang hingga ke 4 petang. Dan video rakaman ini juga seperti biasa kita akan lakukan seperti mana live streaming yang telah lalu. Sesiapa yang hendak mengajukan soalan boleh terus buat soalan itu di komen-komen pada ruangan video ini. InsyaAllah akan saya cuba membantu, sama-sama kita berkongsi jawapan tersebut agar ia juga memberikan manfaat buat semua ahli dalam grup Facebook Ulumul Hadis ini, insyaAllah. Baik, seperti biasa juga sebelum kita menjadikan majlis ilmu ini, sama-samalah kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan pembacaan suratul Fatihah ini buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akan kita khususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kita sama-samalah mengharapkan semoga majlis ini juga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini juga walaupun sekedar online, ianya juga akan dinaungi oleh para malaikat. Seperti mana kita sedia maklum, para malaikat ni akan bersama-sama dengan sesiapa saja yang berhimpun di dalam mana-mana majlis ilmu. Dan akhir sekali kita sama-samalah mengharapkan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini juga akan menjadi semacam satu asbab bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat dan juga menghapuskan virus corona ini dengan secepat mungkin, agar kita akan dapat kembali tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana kelas pengajian, sama ada di rumah, di institusi maupun di masjid, bersama-sama dengan masyarakat sekeliling kita daripada masa ke semasa, insya-Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Baik, Alhamdulillah, kita akan sambung balik pengajian kita tentang kelebihan dan juga fadilat-fadilat yang tersirat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan video ini juga dapat memberi sedikit sebanyak manfaat buat kita, bukan saja di dunia, bahkan hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Baik, sebagai penyambung pengajian pada minggu lepas, kita telah pun sama-sama berdiskusi ataupun berbincang dengan beberapa huraian tentang kelebihan dan fadilat yang tersirat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik, insya-Allah saya akan sambung lagi, yakni pada kerugian-kerugian yang biasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ni tanpa kita sedari maupun dengan kita sedari ini. Kita selalu terlepas pandang sebagai manusia, seperti mana saya telah nyatakan pada minggu lepas. Kita ni sebagai manusia sering lupa, bukan kita tak tahu, tapi kadang-kadang kita lupa dan leka. Jadi sama-samalah kita ingat memperingati antara satu dengan lain. Mudah-mudahan ia dapat memberikan kita manfaat. Seperti mana saya katakan tadi, manfaat bukan saja di dunia, bahkan hingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Baik, antara kerugian yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, saya telah pun memberikan dua
kerugian, memberi peringatan untuk kita bersama, 2 kerugian. Hari ini saya akan sambung pula dengan kerugian yang ketiga pula. Kerugian yang ketiga, orang yang berpuasa. Apa yang kita rugi kalau kita berpuasa ni pula? Okey. Kerugian yang ketiga bagi orang yang berpuasa ni, antara kerugian dia adalah bila dia bangun sahur, dia tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat. Dia tanpa buat solat sunat 2 rakaat, tanpa beristighfar serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu kerugian kepada kita. Kenapa dia satu kerugian kepada kita ketika bersahur tu? Sebab waktu bersahur ni, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud di dalam waktu sahur tu dia ada tersirat keberkahan di dalamnya. Jadi kita kena ambil peluang ni, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir ini. Kenapa kita perlu ambil pada malam 10 yang terakhir ini, dan bilakah malam tersebut? Okey, malam tersebut akan bermula pada malam ini. Hari Selasa ni, pada tanggal 12 hari bulan Mei, bila dia masuk saja waktu maghrib, maknanya dia dah masuk malam yang ke-20 Ramadan. Hari ini kita puasa, masih dalam keadaan berpuasa yang ke-19. Tapi nanti bila kita dah berbuka nanti waktu maghrib, dia akan masuk ke malam yang ke-20 Ramadan. Ini penting. Sebab apa? Sebab pada malam 20 Ramadan yang terakhir ni, 10 malam terakhir, maksud saya bermula pada 20 Ramadan, 10 malam terakhir, di situ ada tersirat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam itu dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Ini benda yang penting perlu kita renung. Apakah kemuliaan-kemuliaan yang tersirat di dalam malam Lailatul Qadar itu? InsyaAllah nanti akan saya sambungkan lagi bab malam Lailatul Qadar tu. Yang penting kita kena lakukan yang terbaik untuk Ramadan kita pada tahun ini. Kita kena pastikan Ramadan kita pada tahun ini merupakan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Ini mesti kita kena pastikan. Kalau tak kita pastikan, kita takut takut yang kita ni tak akan jumpa Ramadan pada masa-masa akan datang. Sebab dia tak ada jaminan sebenarnya, sebagai manusia kita tak ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Jadi kalau kita dah tahu kita ni tak ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun depan, kita kena lakukan Ramadan pada tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Ni dah kira dah masuk penghujung Ramadan ni, dah 10 malam terakhir. Jadi kita kena pastikan 10 malam terakhir ni kita kena all out. Dia kalau nak ibaratkan, macam saya ambil analogi orang bermain bola. Orang bermain bola sepak ni, walaupun dia dah menang pada first half, nanti masuk second half, last minute, kalau dia leka, dia boleh kalah perlawanan itu. Sebab tu kita kena pastikan, seumpama seperti pemain bola sepak, mereka ni main bola, pada last minute ni diorang kena all out. Kalau kita bersungguh-sungguh all out dalam permainan bola sepak, kadang-kadang kita kalah pada round pertama ataupun first half ni, pada penghujung waktu ni, waktu-waktu extra time ni, kita boleh dapat sudden death punya goal. Jadi boleh menang permainan tu. Sama juga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena pastikan kita kena all out pada 10 malam terakhir ini. Mana benda yang kita jarang buat, kita buat benda-benda kebaikan ni, sebab dia akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda sebenarnya dalam bulan Ramadan. Bukan saja dalam bulan Ramadan tu berlipat ganda, bahkan dalam bulan Ramadan yang berlipat ganda tu ada lagi satu malam yang dikenali sebagai bulan yang mulia, atau kita kenali sebagai bulan malam Lailatul Qadar tadi yang saya katakan. Baik, saya nak kongsi tentang kerugian kita, kerugian yang ketiga yang kita jarang buat. Kita bila bangun sahur, kita terus ke dapur, sama ada menyiapkan makanan ataupun nak makan sahur. Lepas tu tunggu azan subuh, nak solat subuh. Itu je biasanya yang kita lazim lakukan. Kalau boleh pada penghujung ni, penghujung Ramadan,
cuba kita bangun awal sikit untuk bersahur agar kita dapat dirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat. 2 rakaat solat sunat. Lakukan solat sunat apa pun, tak kisah, sekurang-kurangnya 2 rakaat solat tahajud contohnya. Lepas tu kita perbanyakkan beristighfar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dengan ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum, yang bermaksud berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan doa permohonan kamu itu. Ini Allah sendiri yang suruh. Dan Allah kata nescaya Allah akan perkenankan. Kita doa, minta yang terbaik. Boleh? Kita kena pertingkatkan. Ini yang penting. Sebab penghujung malam ni, dia ada keberkahan dia yang tersirat sebenarnya, kan? Khususnya di dalam bulan Ramadan. Sebab baginda Nabi SAW sendiri telah menyatakan bahawa ada keberkahan dalam bulan Ramadan tu. Jadi kita nak tengok apakah keberkahan yang tersirat dalam bulan Ramadan tu. Kita kena rujuklah kepada hadis-hadis ataupun Al-Quran yang membawa dalil-dalil untuk kita laksanakan. Ini semalah antara tips daripada baginda Nabi SAW, dan juga Allah SWT sendiri pun dah kasih kita tips, sama ada kita sedar ataupun tak sedar ataupun terlepas pandang. Itu je. Baik, saya ambil sebuah hadis ni, dia agak panjang, saya nak ambil maksud dia aja. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ni adalah sebuah hadis kursi. Dia bila hadis kursi kita dah belajar kan dalam bab ulumul hadis, apa makna hadis kursi. Okey. Baik. Hadis ni bermaksud Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ni malam terakhir ni, kita dah masuk malam terakhir ni semua, bukan saja malam akhir Ramadan, bahkan waktu sahur ni dah masuk sepertiga malam terakhir. Turun ke langit dunia ni, maknanya langit dunia dikenal sebagai Baitul Izzah. Kalau kita kenal langit dunia ni, dia dikenal sebagai Baitul Izzah. Dan bila dia kata Tuhan kami yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, setiap malam kan, dia turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam. Bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia dikenali sebagai ayat-ayat mutasyabihat ni. Dia ada bahasa-bahasa yang majazi sebenarnya. Bahasa-bahasa majaz ni ada yang tersirat. Bukan Allah yang turun, sebenarnya rahmat Allah sedang turun setiap malam. Khususnya pada sepertiga malam terakhir. Itu waktu sahur lah, sepertiga malam terakhir tu kan. Okay, lalu ia berfirman. Ayat ni Allah SWT berfirman. Tapi firman ini dikenali sebagai hadis kursi. Dia bukan firman yang tercatat dalam ataupun terakam dalam Al-Quran. Itu lain kan, saya dah bincang tentang hadis kursi ni, apa makna dia kan. Maknanya hadis daripada Allah SWT sendiri, tapi dia disampaikan melalui kalam baginda Nabi SAW. Okey, Allah SWT telah berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka akan aku mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampunkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nampak tak? Sepertiga malam. Dia dah bilang dah. Baginda Nabi SAW dah kasih kita tips. Dia suruh kita mohon ampun, Allah akan mengabulkan. Dia bilang berdoa, Allah akan kabulkan. Mohon ampun, Allah akan ampunkan. Kita minta apa saja, Allah akan memberikannya. Tapi kita sering leka sebenarnya. Benda ni bukan baru, dah lebih pada 1400 tahun dulu baginda Nabi SAW telah memperingatkan kita melalui hadis ini. Baik, seterusnya pula, bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Mubarak. Baik, apakah sebenarnya Mubarak itu? Kita tahu cakap je kan, Ramadan Al-Mubarak. Kadang-kadang kita cakap Ramadan Karim. Kadang-kadang kita cakap apa lagi? Ramadan bulan Maghfirah.
Ramadan bulan madrasah. Tapi apakah makna mubarak? Apakah makna karim? Apakah makna maghfirah? Apa makna madrasah? Ini yang kita akan cuba kupaskan pelan-pelan nanti. Kalau ada apa pertanyaan, siapa-siapa nak bertanya boleh melalui penulisan di ruangan komen video ini, insya-Allah. Baik, sebenarnya salah satu sebab kita tahan berpuasa hingga ke waktu maghrib ni kerana keberkahan sebenarnya. Kerana keberkahan yang tersirat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Inilah antara keberkahan dia. Tanpa kita sedar, kita boleh tahan lapar dan dahaga daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, cuba kita tengok kalau bukan bulan Ramadan. Nanti pukul 10-11 pagi kita dah rasa lapar. Nak pergi coffee break lah, nak minum teh lah kan, nak sarapan pagi lah, nanti tengah hari nak makan tengah hari. Tapi kalau dalam bulan Ramadan tak terasa pun kita tak. Sebab antara sebabnya adalah keberkahan yang tersirat dalam bulan Ramadan itu sendiri. Itu yang buat kita dapat bertahan. Yang buat kita bertahan sampai ke waktu maghrib untuk menahan lapar dan dahaga ni bukan perut kita. Sebab perut kita kalau bulan-bulan biasa tak tahan pun. Kan? Jadi apakah yang membuat faktor utama kita dapat bertahan hingga ke waktu maghrib? Sebenarnya bukan perut, tapi iman kita. Kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu penting. Kita kena kekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan kalau boleh kita pertingkatkannya daripada masa ke semasa. InsyaAllah hidup kita akan bertambah keberkahannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, kita ambil perkataan barakah tu sendiri. Apa makna barakah? Kita tahu barakah ni keberkahan. Dia adalah daripada root words ataupun akar kata dalam bahasa Arab daripada huruf ba, huruf ra dan huruf kaf. Di kalangan masyarakat kita dikenali sebagai barakah ataupun berkat. Keberkahan ataupun berkat. Ini berkat ni. Benda yang dikenali sebagai berkat ni, dia bukan benda yang banyak. Sebenarnya berkat ni adalah benda yang sikit. Tapi daripada sikit inilah yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sebab tu kita tengok orang-orang yang ada keberkahan rezeki yang dia makan. Orang-orang yang ada keberkahan sumber keuangan yang dia dapat. Walaupun sikit gaji dia, tapi membawa keberkahan. Ini yang penting. Kadang-kadang orang yang gaji besar pun tak berkat juga, tak cukup juga. Belum sampai cukup bulan lagi dah habis duit. Itu nak bayar, ni nak bayar. Dia kurang keberkahan. Dia bukan soal banyak. Soal berkat ni melibatkan bukan yang banyak. Dia walaupun sikit, yang penting keberkahan tu. Sebab tu kalau kita tengok orang yang gaji kecil pun kadang-kadang hidup dia tenang aja. Tak ada masalah tu, tak ada masalah ni. Sebab keberkahan kehidupan dia tu. Keberkahan rezeki yang dia dapat, keberkahan rezeki yang dia makan. Ini semua melibatkan keberkahan. Jadi kita tengok pula apa pula keberkahan seterusnya pula yang tersirat di dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni pula berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pula maksud dia? Maksud dia dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi, tasarharu fa inna fis suhuri barakah. Apa makna dia? Tasahharu ni adalah bersahurlah kalian kerana dalam sahur ada keberkahan. Ini dia, dalam sahur ada keberkahan dia. Baik, apa pula makna sahur dan rahsia di sebalik sahur ni pula? Sahur ni pula, yang kita cakap sahur ni, dia daripada perkataan sahar. Huruf sin, ha, ra, sahar. Itu adalah perkataan sahur sebenarnya, asal kata perkataan sahur. Bermakna waktu singkat menjelang. Menjelang subuh. Itu dia, waktu singkat menjelang subuh. Bukan pukul 1-2 pagi tau. Dia waktu singkat ni mungkin dalam sekitar setengah jam sebelum subuh mungkin. Lebih kurang macam itu. Kalau waktu subuh kita pukul 5.40 lah taruh. Bermakna dalam pukul 5 suku sampai 5.40 itu dia waktu-waktu singkat dia.
Itu waktu yang dikatakan sahur. Kalau kita makan sahur selalu pukul 1-2 pagi, itu belum kategori waktu-waktu yang singkat lagi tu. Kan? Itu bukan waktu sahur yang dimaksudkan. Sahur ni dia singkat. Boleh jadi 30-40 minit sebelum subuh. Lebih kurang gitu. Jadi kita nak kena manfaatkan waktu 30-40 minit tu. Apa yang kita lakukan. Biasanya sebelum waktu subuh ni, dalam jangka 30-40 minit sebelum tu, apa kita buat? Kita makan je. Tak ada apa-apa tambahan. Kan? Jadi kali ini kalau boleh kita dapatkanlah membuat sedikit tambahan. Selain daripada ibadah makan ni, kan? Makan pun satu ibadah sebab kita nak mempertahankan keberkahan rezeki yang kita makan ni sampai kita boleh bertahan di waktu maghrib untuk berbuka puasa nanti. Kan? Okay, jadi selain daripada aktiviti makan sahur ni, banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat. Kita boleh beristighfar, kita boleh berdoa selepas waktu sahur. Sebab itu para ulama dahulu pun diorang bijak tau kan. Bijaknya apa? Dia buatkan had pula. Lepas makan dia kasih tempoh masa 10-15 minit, dia kenali sebagai waktu imsak. Imsak ni untuk apa? Maknanya dah habis makan, kita buat persediaan nak solat subuh kan. Dah gosok gigi, dah apa, nak tunggu subuh. Itu dia waktu yang hampir dengan subuh tu. Kita banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar. Inilah kelebihan imsak sebenarnya. Diorang cakap waktu puasa ni bermula daripada subuh. Betul. Semua orang tahu bermula dari subuh hingga maghrib. Bermula daripada terbitnya fajar sadiq, yakni waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, yang dikenali sebagai waktu maghrib. Itu kita faham. Tapi yang saya kata keberkahan dia ni, yang saya nak kongsi ni adalah keberkahan pada waktu sahar tu. Sahar ni waktu yang hampir dengan waktu subuh. Sebab tu kita dah habis makan, kita ada masa 10-15 minit lagi daripada imsak tu nak pergi ke subuh. Itulah waktu yang terbaik untuk kita perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berdoa, kan, banyakkan berzikir dan sebagainya. Lakukan apa saja aktiviti yang hampir subuh itu dikenali sebagai sahar atau lebih dikenali sebagai sahur tadi. Nampak tak? Kita lalu dah makan, kita nak berhenti genak-genak waktu subuh baru kita nak berhenti. Sebenarnya para ulama kita yang terdahulu diorang lebih bijak. Diorang aturkan waktu imsak ni supaya kita dapat persediaan membuat aktiviti waktu sahar tu. Aktiviti apa? Yang macam saya katakan tadi. Perbanyakkan berdoa, perbanyakkan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seluruh aktiviti yang kita lakukan pada waktu sahar ni, kan, ianya juga dikenali sebagai sahur. Waktu yang hampir ni, apa saja aktiviti yang kita lakukan di pertengahan ni, kan, penghujung sampai ke waktu subuh tu, semua yang kita buat, kita makan ni pun dikira sahur, kan? Dalam waktu sahur kita berzikir dan berdoa, beristighfar ni pun dalam waktu sahur, yang dikenali sebagai sahar tadi, penghujung malam, ataupun yang hampir dengan waktu subuh. Baik, kalau kita belajar dalam bab ilmu asyakul Quran, ingat tak sebelum kita pergi ke kelas ulumul hadis ni, kita pernah belajar satu kelas yang dikenali sebagai ulumul Quran. Sebelum kita belajar bab hadis, kita pernah belajar bab ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Antara salah satu ilmu yang terdapat di dalam ulumul Quran, dia ada satu ilmu yang saya masih ingat lagi, kita dah belajar tentang ilmu asyakul Quran. Syak ni apa? Dia berkait antara satu ayat Quran ke satu ayat Quran yang lain, ataupun antara surah ini berkait dengan surah yang lain, ataupun antara Quran dengan hadis, dia saling berkait. Sebab tu kalau kita tak belajar bab ilmu asyakul Quran ni, kadang-kadang kita nampak hadis kata gini, Quran kata gini, Quran surah ni kata gini, Quran surah itu kata gitu. Kenapa jadi macam gitu? Sebab kita tak memahami kaedah asyakul Quran. Kita tak pandai nak kaitkan, tak pandai nak lihat daripada konsep keseluruhannya. Dan kita tak faham apakah asbabun nuzul ayat-ayat Quran itu, apakah asbabun wurud hadis-hadis tersebut. Kita kena ada ilmu asyak, dia kaitkan. Kalau tak ada kaitan Quran dengan hadis pula macam mana? Baru kita serahkan kepada para ulama. Kita ikut pula pandangan dan pendapat ijma' ulama. Ini kaedah kita
dalam memahami agama Islam. Bukan sekadar Quran dan hadis saja kita boleh faham Al-Quran. Sebenarnya kita perlukan keterangan daripada para ulama. Kita perlukan ijtihad daripada para ulama. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang perintahkan macam gitu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga yang menganjurkan kita untuk melakukannya. Melalui apa? Melalui ayat Quran. Itulah contoh Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dengan ayat yang berbunyi fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Baik, dalam hadis pula Rasulullah kata siapa ahli dalam bab agama. Kalau kita nak tahu bab agama, kita kena rujuk pada ulama. Sebab ulama ni adalah ahli dalam bidang agama. Dianya juga diberikan jaminan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang berbunyi, dia bilang apa? Al ulama warisatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita kena rujuk pada ulama. Kalau tanpa ulama kita nak ambil direct saja Al-Quran dan hadis, satu perkara yang mustahil untuk kita faham. Sebab kita sebagai orang awam ilmu kita pun taklah setinggi mana. Tanpa ulama, bagaimanakah cara kaedah kita nak mengenal agama Islam ni? Dah tentunya kita perlukan ulama-ulama ni, kan, yang boleh berijtihad mengeluarkan sumber hukum yang seterusnya. Ini penting. Kalau sekadar ikut Quran dan hadis saja, saya rasa satu benda yang mustahil lah kita nak faham. Hatta jangan kata nak faham Al-Quran, nak baca Al-Quran pun kita tak pandai kalau tak ada guru yang mengajar. Sebab guru kita ni pun dia ada guru dia ada guru dia juga. Jadi dia bersambung sampai kepada ulama ni. Ulama ni kena sampai nanti dia bersambung sampai ke silsilah dia yang bersambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kaedah kita memahami konteks agama Islam ni. Nanti insya-Allah bila lepas hari raya nanti kita akan sambung balik bab kelas ulumul hadis. Nanti kita akan tengok satu kaedah bagaimana ulama ni mengeluarkan sesuatu sumber hukum. Dia ada DP kaedah dia bukan suka-suka nak keluar hukumnya halal, hukum tu haram, tak, bukan. Nanti ulama ni pun ada satu kaedah dia panggil ijma' ulama. Ulama ni bila dia dah berijma' ni dia bersepakat. Semua ulama sepakat katakan gini boleh, itu tak boleh. Dia punya kaedah. Nanti cara ulama ambil sumber hukum dia, macam mana cara dia istinbat hukum tu, kita serahkan pada ulama berkepakaran. Sebab mereka memang ahli dia. Mereka lebih arif tentang macam mana nak mengeluarkan sumber hukum tu. Mereka ada kaedah kias, itu semua. Nanti mereka ada kaedah beristihad. Istihad mereka melalui kias kepada sesuatu. Mereka lebih arif. Sebagai orang awam, kita kalau boleh ikut aja kaedah mereka. Sebab kita tak ada kepakaran sebenarnya untuk memahami secara keseluruhan. Okey, berbalik kepada Asyakul Quran tadi, saya nak ajak kita rujuk daripada hadis tadi kan. Hadis tadi tentang sahur, kita rujuk pula tentang Al-Quran. Ni hadis berkait dengan ayat Quran. Hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan tadi tentang keberkahan yang tersirat di dalam bulan Ramadan ni, waktu sahur ni. Kita tengok dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat. Kita cuba fokus daripada ayat yang ke-15 hingga ke-18. Ayat yang ke-15 ni berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi apa maksud dia? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air yang terpancar padanya. Ini dia cerita pasal orang bertakwa ni. Kita ni sedang berpuasa sebenarnya untuk kita mempertingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertakwa, dapat tingkatkan, dan kita bertakwa, kita akan dapat masuk ke dalam taman syurga. Kan antara matlamat kita berpuasa ni, Allah suruh kita berpuasa, Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Maknanya apa? Semoga kamu bertakwa. Ini dia punya message yang tersirat di dalam orang yang berpuasa ni.
Baik, ayat seterusnya pula kita lihat. Itu yang tadi ayat yang ke-15 Ini ayat ke-16 daripada surah yang sama juga. Yang ini saya cuma ambil 4 ayat daripada surah Az-Zariyat ni. Tadi ayat yang ke-15, ayat ke-16 pula ayat ni disambung pula. Kita kan kena belajar asyakul Quran, kita sambung kepada ayat seterusnya. Ayat seterusnya ni pula berbunyi akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Apa maksud dia? Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat. Keadaan siapa? Keadaan orang yang ada dalam syurga tu. Mereka yang ada dalam syurga tu akan sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Tuhan mereka ni Allah lah yang kita maksudkan. Kan? Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Kita kena perbanyakkan buat kebaikan dalam bulan Ramadan ni. Lebih-lebih lagi dah masuk ke penghujung 10 malam yang terakhir ni. Apa kebaikannya nanti kita kongsikan insyaAllah. Okay, pada ayat yang seterusnya pula, yang ke-17 pula, Allah SWT berfirman dengan ayat yang berbunyi kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Apa pula ayatnya punya maksud? Maksudnya mereka sentiasa mengambil sedikit saja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Ni dia orang-orang yang nak dekatkan diri kepada Allah SWT ni, dia ambil sedikit saja masa untuk tidur waktu malam. Yang selebihnya itu dia banyakkan bangun pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dalam Al-Quran dah tercatat ni. Bangun. Kita bangun malam, kita perbanyakkan berdoa, berzikir, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, daripada Allah SWT. Kita mohon ampun kepada Allah. Sebab saya bilang tadi, bangun malam, kalau boleh dapatlah kita lakukan solat sunat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat lah. Solat sunat tahajud ke. Lepas tu perbanyakkan berdoa, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi tu disambung pula dengan ayat yang ke-18. Surah yang sama juga, ayat yang ke-18. Nampak tak? Asyakul Quran dia berkait antara satu ayat ke satu ayat yang lain. Ini dia berkait dengan ayat yang ke-18 pula dengan ayat yang berbunyi wabil asharihum yastaghfirun. Apa maksud wabil ashari? Ashari ni apa perkataan sahar. Yang tadi saya kata sinhara, sahar. Sahar ni adalah perkataan yang sahur tadi tu. Ni dia. Pada waktu akhir malam sebelum fajar. Ni dia. Sahar ni adalah pada waktu akhir malam sebelum waktu fajar, maknanya sebelum waktu subuh. Mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sahur. Hari ni kita kena muhasabah diri kita. Selama ni kita bangun pagi ni, bangun sahur selama 20 malam. Ni dah nak masuk 10 yang terakhir kan, yang 10 yang kemarin tu. Ada tak kita bangun sahur pada waktu malam tu, penghujung malam mungkin pukul 4, 4.30 kita terus beristighfar kepada Allah SWT. Ataupun bangun je terus pergi dapur, kita buat persiapan untuk nak bersahur makan pula. Ni kena duduk ni, kena renungkan. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir kita kena upgrade sikit. Kita akan mulakan malam ni insyaAllah. Kalau tak pernah buat yang 10 malam pertama, 10 malam, bukan 10, 20 malam, kita kena upgrade pada malam insya-Allah. Kalau kita tak pernah buat pada 20 malam pertama, kita kena upgradekan untuk buat sekurang-kurangnya pada 10 malam terakhir ni kita kena all out. Boleh? Bangun sahur, makan dulu pun tak apa, bukan tak boleh, nanti dah biar makan dah apa, banyakkan beristighfar sementara tunggu waktu subuh. Mohon pengampunan daripada Allah SWT. Sebab bukan saya suruh, ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang perintah. Dia terangkan dalam Al-Quran. Nampak tak? Surah Az-Zariyat ni tadi, ayat ke-18. Awak rujuklah mana-mana kitab tafsir ke terjemahan tentang ayat ini. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita rugilah.
Sebab saya bilang kita antara rugi kita yang ketiga tadi adalah rugi kita bila kita bangun sahur kita tak pernah nak beristighfar kepada Allah SWT. Kita tak pernah nak berdoa kepada Allah SWT. Rugi. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita berdoa. Nabi kata apa tadi dalam hadis kursi yang tadi saya telah bacakan tadi? Ya, Allah akan turun ke langit dunia, maknanya rahmat Allah akan turun ke langit dunia ni, maknanya dia makin hampir dengan kita rahmat Allah ni. Tapi kita tak nak capai pula rahmat tu. Itu yang rugi. Cara mencapainya apa tadi Allah bilang dalam hadis kursi tu? Dia bilang apa? Dia bilang sesiapa yang berdoa kepadaku akan aku perkenankan doanya. Sesiapa yang memohon pengampunan kepadaku akan aku ampunkannya. Sesiapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Minta doa. Doa nak baca apa ni Ustaz? Baca Melayu boleh. Cakap apa yang awak nak. Cakap Melayu pun Allah faham. Ini antara kerugian lah. Yang ketiga, kita jarang ambil waktu sahur ni untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik. Kerugian yang keempat pula bagi orang yang berpuasa, dia juga berkait dengan ayat yang tadi juga. Ayat 18, dia berkait dengan ayat ke-19 pula. Daripada surah yang sama, surah Az-Zariyat tadi. Apa apakah dia kerugian orang yang berpuasa ni pula? Kerugian yang keempat. Kerugian yang keempat ni adalah meninggalkan hari-hari di bulan Ramadan tanpa bersedekah. Ini satu kerugian yang besar sebenarnya. Kalau boleh kita nak setiap hari kita bersedekah. Bersedekah bukan banyak. Sikit pun yang pasti kita bersedekah. Itu lebih afdal. Sikit tapi kita berterusan. Daripada sekali sedekah banyak, lepas tu sampai bila-bila tak sedekah lagi. Pun tak membuat apa-apa manfaat. Biar kita sedekah. Tapi yang kita kena pastikanlah hari-hari. Kalau boleh setiap hari. Apatah lagi pada 10 malam terakhir ni. Setiap hari bulan Ramadan yang 10 terakhir ni kita perbanyakkan bersedekah. Manalah tahu salah satu hari itu terkena pula pada hari Lailatul Qadar. Dia ada kemuliaan dia, saya bilang. Seperti kebaikan kemuliaan dia ni seperti kita beribadah sepanjang 1000 bulan. Dapat pahala satu hari melekat je kena hari yang tepat tu. Seolah-olah seperti kita bersedekah selama 1000 bulan. 1000 bulan bukan sikit Dia lebih kurang dalam 83 tahun. Dia agak banyak tau. 83 tahun. Umur kita hari ni pun tak sampai lagi 80 tahun. Tapi seolah-olah kita dah bersedekah selama 83 tahun. Dia lebih kurang lah 83 lebih berapa bulan itu. Dah 83, 84. Saya ambil 83 je. Dah 1000 bulan. Dia bersamaan dengan 83 tahun berapa bulan gitu. Baik, dalam ayat yang ke-19 sebagai penyambung ayat yang ke-18 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang terangkan dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat ke-19 pula. Dia sambung satu ayat je selepas tu. Ini dia panggil Asyaqul Quran. Dia berkait pada ayat ke-19 dengan ayat yang berbunyi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Okey, apa pula maknanya? Maknanya dia bermaksud dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin. Yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Boleh faham tak apa maksud ayat ni? Harta kita yang kita ada ni, duit, rezeki yang kita ada ni, kemewahan yang kita ada ni, bukan semua hak milik kita. Sebab dia ada beberapa portion. Sebenarnya rezeki kita ni datang dari Allah. Jadi kita kena tunaikan apa yang Allah hendak ni. Allah hendak kita apa? Berikan sedikit portion ni. Sedikit bahagian kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Sama ada dia minta ataupun dia tak minta. Memang tak? Kita pula nak tunggu apa? Orang miskin tu minta kita, baru kita nak kasih. Kadang-kadang minta pun kita tak kasih. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata apa? Berikan sedikit bahagian mereka ni. Sama ada mereka ni orang miskin yang meminta ataupun tak minta. Sebab ada orang dia miskin, dia tak nak minta.
Sebab meminta ni satu benda yang boleh dipandang negatif oleh masyarakat kita. Jadi mereka diam aja. Bukan bermakna mereka diam ni mereka senang, tak, mereka miskin, cuma mereka tak minta. Tapi kita kena bagi kalau kita tahu. Tak payah tunggu dia minta, nak bagi saja. Jangan tunggu orang miskin datang meminta baru nak bagi. Dia tak minta, buat apa nak bagi? Tak, bukan gitu. Kita tahu dia miskin, kita tahu dia susah kehidupan dia, anak ramai dan sebagainya. Kita tak payah tunggu dia minta, secara automatik kita bagi. Bagi setiap hari sikit-sikit pun boleh, atau bagi pada orang miskin ni hari ni, besok orang miskin yang itu, besok kita kena bagi. Kita kena kongsikan dia punya bahagian tu. Sebab tu dalam agama Islam ni sebenarnya kita digalakkan untuk menjadi orang kaya agar kita dapat membantu orang yang miskin. Kadang orang nak jadi kaya pun takut. Kita orang Islam mesti tawaduk kan. Bukan bermakna tawaduk tu nak jadi orang miskin, tidak. Sebab tu dalam agama Islam ni kita ada tuntutan syariat kita dalam melaksanakan zakat. Kalau semua yang miskin, siapa yang nak keluarkan zakat? Jadi maknanya Islam ni menggalakkan kita untuk menjadi kaya. Tapi dah kaya jangan lupalah pula orang-orang yang miskin. Sebab tu dia ada pembagian zakat kepada 8 asnaf tu. Ini sebabnya dalam hikmah yang tersirat di dalam bab ibadah zakat. Kita tengok pula tentang memberi sebahagian tu, sebagai portion harta kita ni pada orang-orang miskin. Semua ada dia punya ganjaran dia. Okey. Dalam sebuah hadis pula, hadis ni pula daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani pula radhiyallahu an, seorang sahabat ni, dia telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni mana Nabi pula cakap dengan dia. Nabi bilang dengan dia apa? Man fattara shaima kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'a. Apa pula maksud hadis ni? Hadis ni bermaksud sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurangan sedikit pun. Boleh faham tak? Ini lagi satu. Kita kena renung-renungkan. Kita kena ambil peluang ini. Kalau ada rezeki tu, selain daripada ketepikan sikit bahagian ataupun portion keuangan kita ni kepada orang-orang miskin, orang fakir miskin ni, kita ambil sikit untuk berikan, sedekahkan kepada orang yang berbuka puasa. Ini penting. Sebab apa? Sebab dia punya ganjaran pahala pula sama macam orang puasa tu punya pahala. Orang yang berpuasa, pahala dia bukan calang-calang pahala sebab pahala dia ni dibayar secara direct daripada Allah SWT, seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Dan kita dapat ganjaran pahala yang sama seperti mana orang tu dapat. Dan orang tu punya pahala pun tak berkurangan sedikit pun. Maknanya dia dapat contoh saya ambil contoh, dia dapat 1000 pahala, kita pun dapat 1000 pahala. Bukan kita dapat 1000 dia pergi kurang dapat 500, tak. Sama-sama banyak. Beri makan pada orang berbuka puasa. Ini pun satu benda yang kita perlu ambil kesempatan. Sebab tu kalau kita biasa pergi ke tempat-tempat negeri-negeri, okey, contohnya lah, saya ambil pengalaman saya waktu beriftar buka puasa di kota Madinah ke kota Mekah ni kan, waktu buat umrah Ramadan, mereka memang paling suka kasih orang makan. Kadang-kadang dia beli sekeping roti ni sekeping, tapi dia koyak-koyak kan, dia kasih ke sana sikit, kasih sikit, dia makan sikit je. Sebab apa dia kasih? Sebab dia nakkan meraih ganjaran pahala memberi orang makan. Itu yang dia nak. Kita pula kat Singapura susah pula nak nampak gitu. Dia ambil roti tu untuk dia seorang, adalah saya nampak kan. Dia ambil rotinya lain, buburnya lain, makanannya lain, lepas tu yang air pula, air bandungnya lain, air kopi lain, katiranya lain. 3 warna pula datang kat depan dia nak jaga. Bila dah buka semua dia nak makan. Dia tak pernah teringat yang orang sebelah dia pun sedang berpuasa. Dikongsi-kongsi tu. Ini kita kena pertingkatkan. Kita kena ubahkan sikit konsep kita berbuka puasa ni. Jangan sampai jadi satu pembaziran. Pembaziran ni adalah saudara-saudara syaitan. Kita tahu dalam Al-Quran Allah dah
firman membuat kita peringatan bahawa orang yang membazir ni adalah saudara-saudara syaitan. Okey, dalam sebuah hadis pula, riwayat yang lain pula. Ini dia hadis daripada yang lain. Yang tadi daripada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang ini pula hadis daripada riwayat yang lain pula daripada Ibnu Khuzaimah pula. Okey, hadis ni pula yang bermaksud, saya ambil maksud dia pasal hadis panjang sikit ni. Okey, yang bermaksud dan sesiapa yang memberi kekenyangan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat keampunan atas dosa-dosanya. Memberi kekenyangan ni, kekenyangan pada orang berpuasa, maknanya memberi orang berbuka puasa lah, makan pada orang berbuka puasa. Dan Allah akan memberikan dia minum daripada telaga haud. Telaga haud ni, telaga akhirat nanti. Kita akan jumpa telaga haud ni insya-Allah. Pada orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa ni, maknanya berbuka puasa. Dengan minuman yang akan menyebabkan dia tidak akan dahaga selamanya, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Nampak? Ini pula sehingga dia masuk dalam syurga, Allah kata. Maknanya dia tak dahaga kat mana? Dekat padang mahsyar nanti. Sebelum kita bertempuh alam syurga dan neraka ni, kita kena dihimpunkan kat padang mahsyar, dia tak akan haus. Sedangkan kita tahu panas teriknya padang mahsyar ni kan. Tunggu giliran kita, nak dipertimbangkan amal kita. Dalam keadaan panas terik. Dalam hadis yang lain pula sampai matahari sejengkal daripada atas kepala kita. Panaslah maknanya kan. Orang yang dalam keadaan kepanasan ni, dia mestilah dalam keadaan kehausan. Tapi orang ni dia tak akan haus kalau dia beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Okey, banyak lagi lah kalau saya nak cakap tentang dalil kelebihan memberi makan pada orang berbuka puasa, kelebihan orang bersedekah dalam bulan Ramadan kan. Sebab tu kita kena menganjurkanlah bersedekah sama ada dalam ataupun luar Ramadan. Kita kena praktikkan. Sebab bulan Ramadan ni juga dikenali sebagai bulan madrasah. Apa madrasah ni? Makna madrasah ialah, kalau kita cakap madrasah secara kasarnya kita cakap ataupun cara rambang ni, kita kata madrasah tu tempat anak-anak kita sekolah. Madrasah, betul, madrasah tu tempat anak sekolah. Kita hantar anak kita sekolah kat madrasah, maknanya kita hantar anak kita untuk mendapat pendidikan kat madrasah, mendapat pendidikan, mendapat ilmu kat madrasah. Jadi bila dah dapat ilmu kat madrasah tu, digunakan selepas dia berhenti sekolah, dah habis sekolah, besok dia keluar pada madrasah tu, dia akan gunakan ilmu yang dia ada tu, dia akan praktikkan. Sama juga dalam bulan Ramadan ni, dikenali sebagai bulan madrasah. Sebenarnya apa saja kebaikan yang kita lakukan sebenarnya adalah bulan untuk kita melatih diri kita, untuk mendidik diri kita, untuk menambahkan ilmu kita, untuk apa? Agar dapat kita praktikkan selepas bulan Ramadan. Jangan sedekah dalam bulan Ramadan aja. Solat pun bukan main kuat lagi dalam bulan Ramadan. Nanti dah masuk je bulan lain, dah selek balik, dah jatuh balik. Maknanya kita tak praktikkan pendidikan dalam bulan Ramadan. Apa yang diajar dalam bulan Ramadan, yang dimadrasahkan kepada kita ni, kita tak praktikkan selepas bulan Ramadan. Pun satu kerugian yang besar juga sebenarnya. Okay, kita tengok pula sebagaimana terakam dalam Al-Quran. Ini pun ayat Quran juga ni. Surah Al-Munafikun contohnya. Okay, kita tengok Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 dengan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Baik, ayat ini bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu. Ini Allah suruh kita belanjakan apa yang sebahagian berikan kepada kita sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Maka dia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak lambatkan kedatangan ajal matiku sampai suatu masa
yang sedikit sahaja. Dia minta dia lambatkan sikit waktu dia mati tu. Kenapa tak lambatkan sikit? Supaya apa dia bilang? Supaya aku dapat bersedekah. Nampak? Dia nak sedekah aja ni. Dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Ini surah Al-Munafikun. Apa maknanya ayat ni? Ayat ni maknanya orang yang dah mati tu sendiri, dia merayu kepada Allah SWT, kenapa kau matikan aku sekarang? Kenapa kau tak lambatkan aku sikit? Kalau kau lambatkan aku sikit, aku mesti lakukan sedekah. Dan aku akan pasti lakukan amal-amal yang soleh. Tapi dah terlambat. Sebab once kita dah mati saja, dah terputus segala amalan kita. Dah tak boleh nak bersedekah lagi. Ini janji Allah. Allah dah kata dah. Kan? Dalam hadis pun Nabi dah kata, apabila mati ni seseorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya. Terputus segala amalannya, kecuali 3 perkara. Kita dah tahulah apa 3 perkara tersebut kan. Seperti amal jariah kita, masih berkekalan. Ilmu yang bermanfaat, yang kedua. Yang ketiga, doa daripada anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua dia. Ini saja. Yang lain semua amalan orang yang mati tu dah mati, dia terputus. Tapi bukan bermakna kita yang hidup tak boleh doakan dia. Boleh. Sebab kita masih hidup. Kan? Jadi amalan kita berdoa masih boleh lagi. Yang tak boleh dia ni yang tak boleh. Sebab dia dah mati. Kan? Sebab tu dalam hadis tu kita baca betul-betul. Amaluhu. Hu tu nya. Nya ni berbalik kepada siapa? Nya ni kan. Dia dia bilang? Ganti nama. Nya ni maknanya dia domer. Domer ni dia ganti nama. Ganti nama kepada orang yang beramal tu. Maka terputuslah segala amalannya. Amalan dia ni yang dah mati dah terputus. Tapi kita yang masih hidup masih boleh lagi sebenarnya beramal untuk dia. Dengan cara kita membacakan doa buat dia, hadiahkan pahala baca Al-Quran untuk dia. Banyak lagi benda-benda yang diperbolehkan. Kita bersedekah atas nama dia, wakafkan sesuatu atas nama dia, infak kepada, boleh. Masih banyak lagi boleh kita lakukan. Baik, bulan Ramadan ni juga dikenali sebagai bulan kemuliaan. Ni baru kita masuk kemuliaan. Bab apa tadi kemuliaan? Bab Lailatul Qadar tadi yang saya nak sebut tadi. Dan penghujung dia baru saya masuk. Di mana pada salah satu malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni dalam satu malam sebulan Ramadan ni adalah malam yang mulia. Ada yang lebih mulia lagi daripada satu bulan tu. Dia dah adalah bulan bonus ni satu bulan. Ada lagi tambahan bonus lagi yang berlipat ganda lagi. Dalam satu bulan, dalam bonus ada bonus. Macam tu nak cakap. Dah dapat bonus, ada lagi tambahan bonus. Bila Allah tambahkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni pula malam apa sebenarnya? Apakah peristiwa yang pernah terjadi pada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar inilah malam turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Malam ni diturunkan Allah SWT Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Malam tu malam berapa hari bulan? Kita pun tak tahu bila, tapi Rasulullah SAW telah bagi kita tips. Dia adalah malam bila? Malam yang 10 terakhir pada malam-malam mengganjil. Itu dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Kita tengok dalam Al-Quran sendiri ada surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ni berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan tu apa?
yang saya katakan tadi adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tu malam ni malam yang mulia khususnya pada 10 malam terakhir. Malam ni kita dah jumpa dah. 10 malam terakhir, lepas saja maghrib kita dah masuk malam yang ke-20 Ramadan. Maknanya dah 10 terakhir dah masuk. Kan? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah boleh tanya kita lagi, kau tahu tak? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah tanya, lepas tu Allah bagi kita jawapan. Jawapannya adalah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nampak tak? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan para malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Semua malaikat turun untuk mengatur segala urusan di dunia. Mana urusan kita pun termasuk urusan di dunia kan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sehingga terbit fajar. Sejahteranya malam tu sampai terbit fajar. Malam tu malam bila? Kita tak tahu, tapi Rasulullah SAW telah terangkan dalam sebuah hadis yang lain pula. Dia bilang pada 10 malam terakhir di malam-malam yang ganjil. Macam mana nak tahu hari dia? Dia boleh jadi 21, boleh jadi 23 juga. Kenapa tak kasih tahu terus 25 lah taruh, ke 27 lah taruh, 27 lah. Tak, ini antara rahsia-rahsia Allah. Memang Allah tak nak kasih tahu, dan Nabi Muhammad SAW pun tak kasih kita tahu. Dia cuma hint kita. Supaya apa? Antara hikmahnya supaya kita berlumba-lumba untuk mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk mempertingkatkan segala amal ibadah kita. Kita kena berlumba-lumba untuk cari. Jangan nak semua depan mata je, tanpa usaha tak boleh. Sebab kejayaan perlu dilakukan dengan usaha. Kejayaan tidak akan datang bergolek. Kena usaha untuk mencapai kejayaan. Jadi kalau kita nak capai malam Lailatul Qadar tu, kita kena berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tu. Bukan duduk je tunggu dia datang. Bukan gitu cara dia. Kan? Ini dia malam dia yang nanti-nanti. Malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan maghfirah. Maghfirah ni bulan pengampunan. Sebab tu kita kena banyak mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena cari mohon ampun kepada Allah agar kita dapat bertemu dengan bulan yang dikenali sebagai malam yang mulia. Kemuliaan dia punya pula seolah-olah seperti kita beribadah sepanjang 1000 bulan. Ini jangka masa yang panjang tau 1000 bulan, sebab Allah tahu kita ni umur tak panjang. Paling lama pun hidup kita nak jumpa 80 pun sekarang dah kurang dah. Very rare tak? Dah very rare. Tak banyak orang yang boleh dapat hidup sampai 80 tahun. Tapi Allah kasih kita ganjaran sampai 83 tahun. Sekarang banyak pula. Zaman-zaman moden ni umur 50 dah macam-macam penyakit. Ada 40 pun dah macam-macam penyakit dah. Ada pula yang dah umur 60 ke atas dah takut pula. Itu makin hampir nak mati pula dah. Dah tak jumpa umur 83 tahun tu, tak jumpa. Tapi Allah dah standby kan kita. Untuk kita dapat ganjaran ibadah selama 83 tahun tu. Allah tahu umur manusia tak panjang mana pun sebenarnya. Kita ni cuma sementara aja kat muka bumi ni. Akan tiba satu waktu nanti kita juga akan mati. Kita tak tahu bila. Tapi pasti mati. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran apa? Kullu nafsin zaikatul maut. Maknanya setiap makhluk yang hidup ni pasti akan merasai mati. Ini pasti. Ini tak dapat kita nak nafikan. Sebab tu lakukanlah yang terbaik 10 malam terakhir ni untuk kita dapat ganjaran nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Macam mana kita nak tahu malam Lailatul Qadar ni? Nabi pun tak kasih tahu, Nabi cuma hint aja, kan? Tapi para ulama ni mereka memberi kita sedikit tips lah macam mana nak tahu. Pada malam Lailatul Qadar ni dia agak malam tenang je malam tu. Kalau malam biasa ni macam ada hiruk-piruk kan. Dari malam tu dia agak tenang. Angin pun macam tak berapa panas. Malam tu dia macam angin sepoi-sepoi gitu, relax kan. Suasana dia redup kan. Santai je. Dan siang harinya pula kan, matahari pagi dia pun tak panas sangat.
matahari dia pun macam redup. Walaupun tengah hari ni macam pukul 9, 10 pagi panas yang biasa kita alami ni, dia takkan sama pada pagi Lailatul Qadar tu, dia akan redup sikit. Dan malam tu pula ada pula sebagai ulama kata dia redup dan juga ada hujan gerimis. Bukan hujan lebat, hujan gerimis. Dia kena sejuk, udara nyaman macam itu. Dan ada juga yang mengatakan dalam tu pula bila turunnya para malaikat di langit dunia ni, kan, apa dia bilang, setiap makhluk Allah ni akan bersujud kepada Allah. Makhluk Allah yang bukan manusia lah maknanya kan, yang bukan manusia, makhluk Allah yang bukan manusia. Setiap makhluk Allah yang bukan manusia seperti gunung ganang, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua akan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Macam mana cara dia bersujud, kita tak tahu, Allah Alam. Tapi bukanlah macam kita sujud dalam solat, tidaklah. Maknanya ada yang kata daun-daun pelepah-pelepah kurma ke, yang kita kat sini daun-daun kelapa ke, dia akan macam menunduk pada malam tersebut. Ini antara tips dia. Jadi pada saya ni pula, selain daripada dah dapat daripada tips tadi tu, yang penting kita lakukanlah yang terbaik untuk kita capai malam yang dikenali sebagai malam kemuliaan tu. Ini malam Lailatul Qadar. Itu lebih penting, kan? Daripada kita nak cari tip ni tapi kita tak ada usaha untuk lakukan sesuatu. Itu pun tak guna juga. Apakah amalan yang terbaik Ustaz nak buat ni? Saya pada 10 malam terakhir, macam saya katakan tadi, perbanyakkan beristighfar, perbanyakkan doa, kan? Gunakan waktu-waktu sahur untuk berdoa. Sebab antara waktu yang mustajab doa ni adalah sewaktu nak tunggu waktu berbuka, macam saya bilang minggu lepas, dan juga pada hari ni saya tambah pula sama waktu nak bersahur. Waktu kita sahur pagi tu, itu pun antara waktu-waktu yang mustajab doa. Sebab dalam agama Islam ni dia ada waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu-waktu yang saya katakan tadi, dan juga waktu antara dua khutbah. Khutbah Jumaat tu antara dua khutbah tu, itu pun antara waktu mustajab doa. Jadi kita kena ambil waktu-waktu dia ni. Jadi kita jangan ambil remeh benda gini, sebab di situ tersirat keberkahan tentang mustajabnya doa seseorang. Kita ambil kesempatan ni. Malam Lailatul Qadar ni semua kan, yang 10 malam terakhir pun banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Dia ada waktu-waktu tertentu, dia ada hari-hari tertentu, dia ada bulan-bulan tertentu, dia ada tahun-tahun tertentu yang Allah sediakan untuk orang-orang berdoa ni. Memang secara umum bila-bila pun boleh berdoa, tapi saya kata ni yang lebih afdal ataupun lebih mustajab. Bukan yang lain tu tak mustajab, tidak. Ini ada urusan Allah. Allah nak terima, memang kita tak menafikan, tapi Allah kasih kita tips. Bahkan tempat pun ada juga, tempat-tempat yang mustajab doa. Bukan bermakna tempat tu mustajab doa, tempat lain tak boleh doa, tidak. Tempat lain pun boleh, tapi tempat yang Allah telah beritahu kita, yang mana Rasulullah SAW telah beritahu kita, itu adalah tempat-tempat yang mustajab doa. Seperti di Multazam, di dalam Masjid Ismail, contoh. Di belakang makam Ibrahim, di antara Bukit Safar dan Marwah kalau kat Mekah. Kalau kat Madinah, antara tempat dia di dalam Taman Raudah. Semua tempat-tempat dia, tempat mustajab doa. Hari pula, ada macam-macam hari ada. Antaranya macam 10 malam terakhir ni, bulan Ramadan, dan juga pada sepertiga malam terakhir yang waktu sahar tadi tu, waktu sahur, itu semua antara tempat dan waktu yang mustajab doa. Kan? Dia ada hari-hari dia pula, seperti hari Arafah contohnya, kan? Kita kena ambil kesempatan ni. Apakah doa yang terbaik? Baik, doa ni macam-macam versi. Awak nak minta apa pun minta. Cakap Melayu pun boleh. Cuma kalau awak nak tanya saya sebelum saya akhiri sesi ini secara online ni, saya cuma nak kasih tip je lah. Sebab doa ini yang sering dibaca oleh baginda Nabi SAW. Perbanyakkan baca doa ini sebagai kita punya bekal je, sebagai tips untuk kita. Perbanyakkan pada 10 malam terakhir ini membaca doa yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri sering baca. Boleh? Sebab saya nak habiskan sesi pada hari ini,
saya kasihlah sedikit bekal untuk kita amalkan doa ini. Khususnya pada 10 malam terakhir. Saya tahu pada awal-awal bulan Ramadan pun banyak dah hafal pun doa ini. Ya, tapi ini kita khususkan untuk kita pertingkatkan doa ini pada 10 malam terakhir. Tak kira waktu lepas solat 5 waktu ke, waktu duduk-duduk nak tunggu maghrib ke, waktu sahur kita dalam 10 malam terakhir, perbanyakkan. Doa dia saya rasa semua pun dah hafal lah. Doa ini berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu secara berjemaah, fa'fu anna. Tapi kalau kita nak berdoa untuk diri kita sendiri, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni pun boleh. Kalau baca doa seorang, ni lah Kalau na tu maknanya kami. Boleh tak? Kita baca doa ini sepanjang 10 malam terakhir. Kalau boleh pertingkatkan, perbanyakkan. Tak kira lah waktu sahur ke, waktu nak berbuka ke, waktu tengah hari lepas solat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak pun. Banyakkan, subuh besok, banyakkan baca doa. Apa makna doa ni? Doa ini yang tadi saya bilang Allahumma tu. Allahumma bermaksud ya Allah. Innaka sesungguhnya engkau. Sesungguhnya Allah Ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha pengampun. Allah ni maha pengampun. Allahumma innaka afuun, sesungguhnya engkau Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Ini dia, Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Tuhibbu ni pula apa maknanya? Suka kepada al-afwa ni pengampunan. Allah ni suka pada pengampunan. Lepas tu kita sambut dengan fa'fu anni, ampunilah aku. Itu makna doa dia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim pun boleh. Nak tambah ya karim tak ada masalah. Nabi baca maknanya ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, suka kepada pengampunan. Ampunilah aku. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak mengampunkan kita daripada segala dosa, tak kira dosa besar ke dosa kecil, tak kira dosa tu kita lakukan dengan disedari maupun tanpa kita sedari, kalau Allah nak ampunkan, tak ada siapa yang kata tak boleh. Itu hak Allah. Tak ada siapa yang boleh melarang kalau Allah nak ampunkan. Hatta dosa kita sebanyak buih di lautan sekalipun. Walau sekeji mana pun kita, walau sejahat mana pun kita, walau sejijik mana pun kita dipandang oleh manusia, dia takkan sama dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari pandangan manusia, kita ni jahat, kita ni jijik, kita ni keji dan sebagainya. Tapi bukan di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kita doa. Kita tahu kita ni insan yang lemah, yang banyak dosa dan banyak khilaf dan sebagainya Kita ni kerdil, jahil dan sebagainya. Kita ni bukanlah orang yang baik. Kita ni mungkin daripada orang yang jahat, orang yang jijik, kotor dan sebagainya. Tapi kita minta dengan Allah SWT. Kalau Allah nak pandang kita mulia, Allah nak pertingkatkan darjat kita, Allah nak ampunkan segala dosa kita, sama ada besar ataupun kecil, sama ada dilakukan dengan disedari maupun tanpa disedari, tak ada siapa yang mampu melarang Allah untuk melakukannya. Itu semua adalah kuasa mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ampunkan. Ada siapa yang cakap tak sampai doa? Ada siapa yang berani cakap tak, Allah takkan ampunkan pasal dia jahat sangat? Siapa kita? Pada pandangan mata kita, jangan kita samakan pada pandangan Allah SWT kepada setiap hamba-Nya. Hatta kita pun dah dengar cerita tentang seorang pelacur yang masuk syurga. Kerana apa? Kerana menyelamatkan seekor anjing, memberi minum seekor anjing. Allah nak ampunkan dia. Padahal dia seorang pelacur yang penuh dengan dosa. Tapi Allah nak ampunkan. Tak ada siapa yang boleh kata tak boleh. Apa amal ibadah dia? Hanya dengan memberikan anjing minum dapat menyelamatkan anjing itu hidup.
dia masuk surga. Itu saja. Dan kita jangan ambil remeh tentang doa ni. Yang doa ini dibaca oleh Nabi sepanjang bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau kita nak baca cara berjemaah dengan rumah-rumah kita, dengan anak-anak kita pun boleh. Kita tukarkan kepada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Na tu makna kami. Boleh? Mudah-mudahan yang memberi manfaat kepada kita, manfaat di dunia dan juga sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Jangan ambil remeh tentang doa. Doa perbanyakkan. InsyaAllah ini saja yang dapat saya kongsikan, sedikit sebanyak tips untuk mereka yang bertanya apakah amalan yang terbaik. Saya bilang mohon doa pada Allah SWT dengan doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri insya-Allah. Baik, kalau saya ada sesiapa yang nak bertanya, seperti mana saya nyatakan tadi, saya tak buat live streaming ni sebab keadaan tak mengizinkan. Saya pun tak tahu kenapa hari ni saya tak boleh masuk live streaming dalam Facebook. Saya terpaksa buat secara video. Video ni saya terpaksa buat secara rakaman aja lah, tak dapat buat live. Tapi walau macam mana pun, ada sesiapa yang ingin mengajukan apa-apa pertanyaan, boleh bertanya melalui penulisan di dalam ruangan komen di video ini insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan juga membaca surah Wal-Asr. Mudah-mudahan majlis ini diberkati Allah Subhanahu taala dan kita sama-sama dapat mengambil iktibar serta memanfaatkan dengan sebaik mungkin insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.